Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak kelas 3 tekun, 3 harmoni dan juga 3 cekal. Baik, hari ini cikgu akan ajar sebahagian daripada bab 5 ataupun pengenalan kepada bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Baik, apa yang akan anda belajar dalam bab nisbah trigonometri ni? Okay, yang pertama, awak akan belajar tentang sinus, kosinus dan juga tangent, okay, bagi segitiga bersudut tegak. Baik, kenapa kena belajar nisbah trigonometri ni? Okay, kerana nisbah trigonometri ni ianya menyelesaikan masalah tentang panjang, tinggi dan juga sudut dengan menggunakan segitiga bersudut tegak. Okay, contoh. Okay, kalau awak tengok gambar rajah dekat sini sebelum tu awak boleh tengok buku teks muka surat 108. Baik, kalau awak tengok kepada gambar rajah ni, okay, bagaimana kita dapat tahu tinggi sesebuah bangunan? Okay, contohnya menara berkembar Petronas ni, KLCC ni. Baik, ukuran tinggi bangunan ni kita boleh tahu dengan menggunakan segitiga sebenarnya. Ini yang dikatakan sebagai nisbah trigonometri. Okay, kalau kita dapat berapa nilai sudut dan juga berapa jarak, okay, kita akan dapat tinggi bangunan ni. Okay, sama juga tinggi gunung, kan? Gunung, bagaimana ukuran tinggi gunung itu boleh dikira? Okay, sebenarnya ukuran itu dapat dikira hanya dengan menggunakan nisbah trigonometri. Baik, jadi dalam topik ini, perkara pertama yang awak kena tahu adalah bagaimana nak menentukan sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan juga hipotenus. Sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan juga hipotenus. Baik, semasa awak di tingkatan 1, awak dah belajar tentang teorem Pythagoras, kan? Ingat lagi tak teorem Pythagoras masa tingkatan 1, yang mana apabila diberi segitiga bersudut tegak, contohnya PQR ni, awak dah tahu di manakah kedudukan hipotenus. So kalau PQR ni hipotenus, dua ciri hipotenus yang awak boleh kenal pasti mana garisannya, iaitu yang pertama adalah garis yang paling panjang. Garis yang paling panjang. Yang kedua, hipotenus ni dia berada pada sudut yang bertentangan dengan sudut 90. So dekat sini adalah sudut 90. So bertentangan dia. Jadi gambar rajah ni, hipotenus adalah garis PR. Garis PR hipotenus. Hipotenus adalah garis yang paling panjang. Baik. Kita dah dapat hipotenus. So kita nak cari mana sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Baik. Contoh diberi, andai kata sudut berada pada R. Ini R. Kalau sudut ini berada pada R, sisi yang bertentangan. So kalau R yang bertentangan, maknanya yang berada di depan dia. Yang berada di depan R adalah garis PQ. Jadi PQ ni adalah sisi bertentangan. Sisi bertentangan. Sisi bertentangan. Baik. Sudut pada R tadi, hipotenus, sisi bertentangan. Jadi yang garis satu lagi ni, dia akan jadi sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan. Boleh. Sudut pada R, hipotenus, garis yang paling panjang.
Okey, di depan R sisi bertentangan, di sebelah R adalah sisi bersebelahan. Okey, contoh yang kedua. Baik, sama juga. Segitiga bersudut tegak PQR. Okey, kali ini saya ubah sudut pada P. Okey, kita buat sudut pada P. Ya, betul lah. Okey, baik. Andai kata sudut pada P. Okey, sudut pada P. Okey. Sudut pada QPR. Okey, sudut pada QPR. Kan? Okey, sudut pada QPR. So maksudnya sudut pada P. Okey, kalau yang ni okey, kalau yang ni okey, kalau sudut pada R dia akan jadi sudut pada PRQ. Ingat lagi kan? Okey, kalau sudut yang berada di tengah ini adalah sudut dia. Okey, so kalau sudut pada QPR, sudut pada P. Baik, hipotenus, garis yang paling panjang. Okey, kalau tengok pun kat sini kita dah tahu hipotenus adalah PR. Kan? Okey, ini PR. Baik. Mana sisi bertentangan, mana sisi bersebelahan? Okey, kalau sudut pada P yang berada di depan P. Okey, yang berada di depan P. So QR. So QR dia akan jadi apa? Sisi bertentangan. Okey. So automatik satu lagi P di sebelah P sisi bersebelahan. Okay, itu je. Okay, macam mana kita nak kena pasti di manakah sisi bersebelahan, sisi bertentangan dan juga hipotenus. Okay, boleh? Baik, contoh. Okay, contoh 1, muka surat 109. Kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus berdasarkan sudut yang diberi dalam jadual di bawah untuk semua segitiga bersudut tegak. Okay. Okay, contoh A. Okay, segitiga bersudut tegak ABC. Baik, segitiga ABC. Okay, sudut BAC. Okay, BAC maknanya sudutnya berada pada A. Kan, dia berada di tengah. Okay, sudutnya berada pada A. Okay, sudutnya berada pada A. Okay, saya buat di sini. Okay, sudutnya berada pada A. Okay, so kalau sudut pada A, okay, hipotenus, garis yang paling panjang AC. Kan, AC. Betul. Okay, sisi bertentangan. So A, sisi bertentangan mana? AB ataupun BC. Okay, bertentangan depan dia. So BC. Okay. So yang ni adalah BC. Okay, so yang satu lagi bersebelahan dia adalah AB. Okay, macam tu je AB. Okay, boleh.